Okey, selamat datang Adam Haris, Chow Yang, Wafa, Kit, Lau Sen Yuan, Yuan, Hashimi, Aiman Nuzlan, Haikal, Imran, Farhana, Hazira, Humairah, Linda, Nurin Ardini, Nurin Darwishah, Tang Chihau, Tue Zen Wee dan Tan Yin Suan. Okay, so sekarang kita ada 18 orang. So tak apa, so kita on sahaja. Mungkin kawan kita nanti akan masuklah kemudian Okay, so hari ni kita nak sambung belajar pasal sukatan serakan juga. So sebelum ni awak belajar plot batang dan daun plot batang dan daun. So hari ni kita nak sambung pula belajar plot titik. Plot titik ni dengan sebenarnya plot titik dan plot batang daun ni awak dah belajar sebenarnya kat tingkatan 1. Untuk tingkatan 4 ni kita sebenarnya belajar. Selamat datang Tuhan. Okay, untuk tingkatan 4 ni sebenarnya kita belajar untuk menganalisis plot titik dan plot batang daun. Okay, tapi disebabkan saya percayalah ilmu yang awak belajar masa tingkatan 1 dulu tu baru masuk sekolah, bab 12 tingkatan 1, saya percaya ramai dah lupa. Okay, jadi bila tak tahu nak buat plot titik, tak tahu nak buat plot batang daun, macam mana kita nak tafsir kan? Sebab tu cikgu ajar macam mana nak bina plot batang daun. So hari ni kita belajar balik bagaimana nak bina plot titik. Siapa yang masih ingat baguslah siapa yang tak ingat kita belajar dulu bagaimana plot titik, then baru kita belajar tafsir, mentafsir plot titik dan plot batang daun, menyelesaikan masalah. Selepas kita belajar plot batang dan daun dengan plot titik ni, baru kita belajar 2 kemahiran yang ada dalam bab 8 ni, sisian piawai dan variance Okey, so tanpa berlengah masa, cikgu mulakan. Okey, so saya bagi colour terang-terang sikit bagi tak ngantuk So hari ni masih praktis kendiri 8.1B. Okey, hari tu kita buat nombor 1 plot batang daun, nanti nombor 2 plot titik. Okey, sebab tu saya bagi 1 je hari tu. Tapi hari esoknya sebab cikgu menguruskan matematik tingkatan 5, kertas 1, kertas 2 sehari, so saya bagi latihan pengukuhan lah plot batang daun. So untuk hari ni boleh masuk tak kawan kita? Kita check sekejap. Okey, boleh. Dia ada auto masuk Okey, so hari ni kita nak belajar memahami. Saya lupa tukar Kita tukar sekejap memahami plot titik. Cikgu lupa. Okey, melukis plot titik. Melukis atau membina plot titik lah membuat kesimpulan ke atas plot titik. Plot titik yang telah dihasilkan. Okey, semacamlah sama dengan plot batang daun faham, lukis dan buat kesimpulan. Sebenarnya yang merah tu, yang membuat kesimpulan tu yang kita patut belajar untuk tingkatan 4 Okey, so kita teruskan. Di masih bab 8 kita sukatan segerakan data terkumpul. So ini kita punya standard pembelajaran, ni objektif pembelajaran macam mana yang saya bagi tahu tadi. So memahami plot titik. Okey, apakah yang dimasukkan dengan plot titik? Plot titik ni dia adalah statistik juga. Cara mentafsir data. Statistik juga. Tapi dia menggunakan titik-titik yang diplot. Diplot ni maksudnya ditanda dengan menggunakan skala yang seragam dan setiap titik mewakili satu cerapan. Satu cerapan tu apa? Nanti kita tengok contoh Okey.
Daripada plot titik ni, daripada plot titik ni kita boleh membanding dan mentafsir bentuk serakan, serakan titik tu kekerapan berapa banyak dan jika kita nampak nanti dia ke kiri ke kanan, dia ada perkataan ke kiri ke kanan, kita tengok nanti set tu plot titik tu macam mana. So ini contohlah dia bagi apakah langkah-langkah untuk memplot titik. So langkah yang pertama, perwakilan data menggunakan titik atau bulatan. So sebenarnya plot titik ni boleh juga gunakan bulatan. Cuma kalau bulatan ni dia jadi susah untuk awak baca di sekolah lah. So kita gunakan pendekatan plot titik dulu untuk di sekolah. Mungkin di universiti nanti awak jumpa bulatan. Dia terdapat di atas satu garis nombor baru mengufuk. Ini mengufuk ni maksudnya melintang. Melintang macam ni. Tiada paksi mencancang, maksudnya tiada paksi Y ni. Ni tak ada. Dia hanya paksi X saja. Mengufuk sahaja. Kekerapan diwakili oleh bilangan titik. Contoh yang ada kat sini, orang ni senyum, nampak gigi kan? Anggaran berapa lama tempoh seorang tu mendapat rawatan pergigian. Daripada kita tengok rajah macam ni, kan sekali imbas kita nampak mana paling banyak? 24 minit, betul tak? So secara puratanya seorang pesakit itu mendapat rawatan lebih kurang 24 minit untuk merawat giginya. Kebanyakan pesakit mengambil masa 24 minit untuk merawat gigi. Merawat gigi dia oleh doktor lah. So inilah plot titik. Daripada plot titik ni senang kita nak buat rumusan statistik. Semalam kita guna plot batang daun. Ini plot titik. Kalau siapa pernah main kriket dengan Cikgu Ramli, dia kalau setiap kali balingan lepas tu dia akan tanda satu titik. Satu titik. Saya cari tak jumpa mana Cikgu Ramli selalu buat. Saya selalu nampak titik-titik tu. So ini sebenarnya cikgu crop daripada buku teks tingkatan 1. Dia ada tunjuk langkah-langkah macam mana nak buat plot titik. Dia kata kat sini, lukis garis nombor, plotkan satu demi satu, jangan lupa tulis tajuk. Ada tajuk boleh tulis atas, boleh tulis kat bawah. Dia punya senggatan ni, skala dia ni dan dia punya titik. Awak kalau tengok titik dia ni sama je saiz. Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, tak ada yang sedang. Titik dia kena sama je saiz. So kita test dulu. So faham apa itu plot titik? Plot titik tu dia menggambarkan satu statistik. Sekali pandang kita nampak dia punya rumusan tu. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. So kita nak bina plot titik ni sama-sama. So kita saya nak guna data daripada awak. So saya nak tahu bilangan adik-beradik bagi murid tingkatan 4 Zahrawi. Kita try guna poll. Sekejap Hari itu kita try guna breakout rooms bersepah-sepah awak Kita try tengok polls ni. Bilangan adik-beradik 4 Zahrawi, 4 inspirasi, 4 dinamik. So 1, 2, 3. Nampak saya tulis? Nampak. 5, 6. Orang sekarang ramai tak adik-beradik Sampai 8, 9, 10. Lunch.
Okey, vote sekarang. Keluar tak kat awak? Keluar. Nah, Tak keluar pun cikgu. tak keluar? Baru seorang vote ni. Keluar tak? Tu dah ada. Okey. Siapa yang ada? Siapa yang pakai handphone mungkin ada yang tak boleh kot. Ni dah ramai. Baru 1, 2, 4. Baru 4 orang. Baru 6 orang. Orang lain? Keluar tak? Tak. Tak keluar? Handphone tak boleh. Oh, handphone tak boleh. Ada yang pakai handphone boleh? Ni dah masuk. Ada cikgu, boleh. Tu. Mungkin lambat sikit kot. Boleh. 8. Dah 8 orang. So, kita ada 24 semua sekali. Saya bagi lagi 2 minit. Lepas 2 minit kita stop lah sebab ada orang pakai data, kesian juga. Kita main-main ni. Tu nampak. Bilangan adik-beradik ramai 4. Ini dia bukan plot titik yang ini. Ni macam dia guna line Tak apa, kita tengok dulu. So, saya ambil data ni. Okay. 2 ada 3 orang. 4 ada 4 orang. 5 ada 4 orang. 7 ada 1. 8 ada 1. Okay, ada lagi tak? 13. 13, 4, 4, 8, 12, 13. Okay. 13. Okay, kita cukup lah ni Okay, cukup lah. Saya end poll kan. Okay, terima kasih bagi yang mengundi. Okay, yang lain mungkin ada masalah lain. Okay, tak apalah kita cukup untuk 13 orang ni. Kat sini ada 25 orang takat ni. Okay, so kita tengok apa yang perlu kita buat dekat kita punya ni. So, saya dah catat kat kertas saya. Okay, so langkah pertama dia kata lukis garis nombor kemudian pilih skala yang sesuai. Okey, macam tadi kita ada 1 sampai 10. So 11, 12 ni cikgu buang. Sebab kita punya undian tadi 1 sampai 10 orang saja. Okey? Okey. Dapat lukis pen saya. Okey, dapat. Okey, kemudian lepas kita lukis garis nombor, kita pilih skala yang sesuai. Disebabkan nilainya bawah 10 kecil, so kita gunakan skala CV1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi kalau awak contoh buat undian berat berat badan. Okay. Berat badan kan puluh-puluh. Takkan awak nak tulis 0, 1, 2, 3. Nanti kertas awak tu sampai padang sekolah tak muat Jadi kalau berat badan ni saya nasihatkan awak buat 20, 40, 60, 80, 100. Ataupun awak buat 10, 10. 10, 20. Tapi dia memanjang mengufuk. 10, 20, 30 dan seterusnya. Ini namanya skala. Skala biar sesuai. Macam bilangan adik-beradik biar macam ini. Kalau saiz kasut pun sama juga. Jarak dari rumah ke sekolah 20 km, 30 km. So kalau jarak dari rumah ke sekolah lebih sesuai guna 10, 20, 30 atau 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. So ini dinamakan skala yang sesuai. Okey, itu langkah yang pertama. Lukis garisan dan pilih skala. Okey, langkah yang kedua.
tentukan tajuk bagi plot titik. Macam tadi kita kata bilangan adik-beradik tingkatan 4 Zarawi, 4 inspirasi, 4 dinamik. Boleh tulis di atas, boleh tulis di bawah. Okey. Tapi kalau sesuainya tulis ke atas, okey. Sesuainya tajuknya tulis ke atas kan tinggi sebab nanti kita titiknya naik atas. Okey. Bawah ni boleh tulis bilangan umur. Okey, bilangan umur. Macam perawatan gigi tadi. Okey, so tajuk kita dah naikkan atas. Okey. Bawah ni kita tulis bilangan. Bawah lagi bilangan. Okey. So, tadi kita dapat untuk 2 orang ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ingat saiz dia sama. Jadi nasihat saya, janganlah besar sangat. Nanti besar sangat tak sama saiz. Cukup-cukuplah. Okey, bagaimana dengan orang yang tak ada ni? Kosongkan. Jangan awak skip Jangan letak kosong. Kosong dengan 1 tak ada. 2. 3 tak ada. 4. 5, 6, 7 tak ada. 9. Ini tak boleh. Okey. Skala tu biar sama je. Dia punya nilai tambah. Tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3. Semua tambah 1 ni. Okey. So 2 ada 3 orang. 4 ada 4 orang. Okey. Dia yang pertama ni, dia kena sebaris dengan sebelah. Okey, kena sebaris dengan sebelah. Jadinya dekat saya nak pakai grid. Senang nampak. Senang nampak. Ni saya padam dulu. Okey. So nanti kalau awak nak mudah, dekat sini tak nampak Okey, kita pakai sini lah. Saya besarkan sikit. So ada grid senang sikit. Okey. Nampak tak kalau macam ni? Okey, besar sikit. Okey, boleh lah. Okey. Takut orang tak nampak lah Okey, tak boleh semula. Okey, ini bilangan. Okey, 2 tadi ada 3. 1, 2, titik. Ada 3 titik. 4 ada 4. 1, 2, 3, 4. Buat titik betul-betul Okey. Kemudian 5 ada 4 juga. 2. Kalau awak tak mahir buat tegak ni, awak boleh buat garisan halus je. Okey. 4, 7 ada 1. Okey. 8 ada 1. So tadi yang buat undian ada 13 orang. So sebelum awak pergi ke tempat lain, awak kira dulu titik awak ni cukup tak 13? Okey. 4, 8 campur 3, 11, 12, 13 cukup. Okey. So, lepas awak buat titik ni, okey, dia kata tentukan tajuk. Okey, langkah yang ketiga, plotkan titik pada garis nombor. Langkah yang keempat, pastikan antara titik mempunyai jarak yang sekata. Okey, mempunyai jarak yang sekata. Macam cikgu lukis ni lah jarak yang sekata. Plot titik sangat senang berbanding plot batang daun semalam lah Okey, so dah siap. So daripada hasil plot titik ini, kita boleh buat satu rumusan. Apa yang kita boleh cakap? Bilangan 4 orang adik-beradik lebih ramai. Bilangan adik-beradik untuk murid tingkatan 4 Zarawi, inspirasi 4 dinamik lebih ramai dekat 4 dan 5. Maksudnya adik-beradik ramai yang adik-beradiknya 4 atau 5 orang, betul tak? Betul. Ramai adik-beradiknya
4 dan 5 orang. So maksudnya masa zaman awak membesar ni 4, 5 tu adalah sesuatu yang okey lah. Macam zaman cikgu dulu 8, 9. 7, 8, 9. Mungkin nanti bila masa awak jadi mak ayah, nanti sila air bulan 1, 2 je. Sebab nak membesarkan anak bukan mudah zaman sekarang duit semata-mata, lepas tu bukan duit semata-mata, nak membesarkan dia tu. Okey. So selesai kita belajar memplot titik tadi. Okey, langkah pertama tengok dia punya data, kemudian skala, kemudian awak plot, make sure dia punya kedudukan dia sebaris, saiz besar kecil plot tu mesti sama. Dan jangan lupa tulis tajuk. Mudah sangat plot titik. Okey, boleh? Okey. So sekarang kita nak tafsir plot titik. So plot titik ni sesuai digunakan jika bilangan cerapan adalah tidak banyak. Macam beginilah dia kata tidak banyak. Kalau plot batang daun tu banyak datanya. So macam ni lah. Macam sekali pandang ni orang yang dapat 7 lebih ramai berbanding yang lain. Okey. So cerapan paling tinggi ialah 8. Cerapan paling rendah ialah 0. Murid paling banyak mempunyai skor ialah 7. Faham ke tak? Cerapan paling tinggi ialah 8. Maksudnya bilangan paling tinggi ialah 8. Paling rendah ialah 0. Murid paling banyak skor ialah 7. Cerapan tu maksudnya skala. Nombor skala yang paling besar tu. Itu cerapan. Okay. Nombor yang paling kecil tu, itu cerapan paling rendah. Dan yang bertingkat-tingkat ke atas ni, itu ialah kekerapan. Ini kekerapan. Yang naik ke atas ni kekerapan. Yang dia punya skala ni cerapan paling besar, ini cerapan paling kecil, terendah. So macam tadi kita start 0 dan kita tamatkan dengan 10. Cerapan paling tinggi ialah 10. Cerapan paling rendah 0 ke 2? Tadi kita dapat 2. Okey. Paling tinggi tadi adik-beradik 8 ada 1 kan tadi? 8 ada 1 lah awak tadi kita tak tulis. So cerapan paling tinggi 8. Okey? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, boleh. Okey. So ini contoh dalam buku teks muka surat 217. Satu pertandingan kuis matematik dan kuis sains telah dijalankan. Okey, dia kata 20 orang murid telah mengambil bahagian dalam kuis tersebut. Okey. So, apa yang dia nak? Data manakah yang menunjukkan serakan yang paling besar? Serakan paling besar. So, dia kata serakan skor dalam kuis sains adalah lebih besar. Lebih besar kerana beza cerapan data adalah lebih besar. Okey. Cerapan paling tinggi ialah 15. Cerapan paling kecil ialah 8. So 15 tolak 8 dapat berapa? 7 kan? Okey. Cerapan paling tinggi 15. Cerapan paling rendah 9. 15 tolak 9 dapat 6. So antara 7 dengan 6, 7 lebih tinggi. Jadi bila nilai dia lebih tinggi, serakan dia lebih besar. Okey, jika ada 2 plot titik, disuruh bandingkan yang mana lebih besar, awak tolakkan cerapan yang paling tinggi, tolak dengan paling rendah. Okey, yang rajah yang kedua pun sama, plot titik yang kedua, yang tinggi tolak yang rendah. So nilai yang paling besar itulah serakan yang lebih besar. Serakan yang lebih besar. So dia kata serakan skor dalam kuis sains lebih besar kerana beza cerapan data lebih besar. So serakan lebih besar. Okey, kita tengok B pula. Dia kata kuis yang manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? So
Beza dia. Tadi serakkan Tadi serakkan lebih besar. Kemudian beza cerapan. Beza cerapan, cerapan tertinggi tolak cerapan terendah. Dia macam sama je permintaan soalan A dengan soalan B. Tapi kadang-kadang jawapannya berbeza Jawapannya berbeza. So nilai cerapan tertinggi tolak terendah, yang sains dapat 7, matematik dapat 6. Jadi beza cerapan tertinggi ialah sains. Dia kata kuis yang mana? Yang C. Antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian mana yang lebih baik? Bila dia kata skor, baru kita tengok berapa titik yang dia dapat hasilkan ini. Berapa orang? Ini mewakili kepala Ni mewakili setiap orang. Bila skor baru kita tengok dia punya kekerapan. Okey? So dia kata kat sini kuis matematik lebih baik kerana kebanyakan cerapan tertumpu pada bahagian kanan. Ini kanan. Tadi ingat tak ada perkataan kanan kiri, saya kata nanti kita akan explore. So ini kanan, ini kiri. Jika plot ini, okey, cikgu bagi dua Cikgu bagi dua. Okey. Jika plot ini lebih banyak di bahagian kanan, maksudnya nilainya positif, nilainya makanya tinggi-tinggi. Maksudnya dalam grup masa kuis matematik, ramai pelajar dapat markah 12, 13, 14, 15. Tetapi dalam kuis sains, ramai pelajar dapat area 12, 11, 10. Jadi dia kata kat sini, antara skor kuis sains dan kuis matematik, pencapaian manakah lebih baik? So daripada sini sekali pandang pun awak nampak, oh matematik punya banyak ke sebelah kanan. So matematik punya lebih baik. Okey? So ini yang awak nak belajar masa tingkatan 4. Macam plot batang daun tu pun sama. Dia nak awak tafsir macam mana plot batang daun. Tetapi jika awak tak tahu apa itu plot batang daun, plot titik, tu yang cikgu ajar sekejap Benda tu tingkatan 1 punya. Okey, kita tengok praktis kendiri 8.1b buku teks awak soalan nombor 2. Okey, so data di bawah menunjukkan markah geografi 25 orang murid. 1 bulan April, 1 bulan Mei. Ini markah daripada sebuah kelas untuk ujian bulan April, ujian bulan Mei. Sebelum awak boleh buat rumusan macam ini, penyelesaian masalah, awak perlu hasilkan plot titik dulu. Betul tak? Betul. Betul. Saya nak buat breakout room, tapi awak boleh ke? Takut terkeluar lagi kan? Tak perlu. Tak perlu. Takut terkeluar lagi. Okey. So kalau macam ni nak tunjuk ke dah boleh buat? Nak cikgu tunjuk ke boleh buat sendiri? Boleh. Boleh. Saya tunjuk sikit lah Okey, saya tunjuk sikit. Kalau ada yang tak tahu, saya tambah sikit slide. Saya ingat macam nak suruh awak buat sendiri je. Okey, saya tambahlah sikit. Okey. Kita ambil data dia saja. Okey. Okay, ini data dia, kecil je. So langkah pertama, awak kena bina plot titik lah. Garis. Saya mana nak guna keluarkan pembaris, nanti lambat Tak apalah, garisan saya tak berapa cantik pun tak apa. Okey, banyak ni data. So kita nak ambil berapa skala dia? 5, 10, 15, 20, 25, 30 ke 10, 10? 10, 10 lah 10, 10. 10. Okey, 10 tak ada.
20. 20 ada? 20 pun tak 30 ada. Airo. Kita start dengan 30 Okay. 0, 10, 20, 30, 40, 50 ada. Lagi 60 ada. 70 ada. 70 tak ada. 70 tak ada tak ada. Airo. Okey, sampai 60 saja. Cikgu padam. Mana pemadam dia? Lambat Okey. Habis garisan semua hilang. Itu malah kadang-kadang padam tu. Okey. Minta lurus balik lah boleh lah. Okey. So, kita dah tanda tajuk. Nak tajuk dia apa? Markah geografi bulan April. Ini saya tulis geografi April. Okey. 35. Okey. Ambil saya cari. Saya nak mudah saya cari macam mana tau. Saya ambil 35. Satu. Nak mudah cepat lah Kalau satu-satu leceh. 30 ada satu je. Okey. 65. 60 ada satu. 2, 3, 4, 5. Ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Awak kalau buat kat buku kotak-kotak awak mudah. 40. 46, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7. 1, sebaris sama baris. 2, 3, yang ni dah sengit 4, 5, 6, 7. Okey. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayuh. Tak muat tak? 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampailah 10 Jadi kesimpulannya nanti masa periksa manalah tahu kena buat, awak kena agak-agak dia punya ketinggian dia tu. Okey. Tapi kalau awak tengok kat sini awak punya plot titik macam tak berapa Okey, tak apalah kita tengok dulu yang bulan Mei punya. Geografi Mei. Okey. Kita sama juga 0, 10. Skala kena sama. Kalau tak macam mana kita nak compare, nak bandingkan. 50, 60. Dekat sini ada 70, tak ada. Sampai 60 juga. Okey, 1, 60 dulu 1, 2, 3, 3 je 60. 1, 2, 3. Okey, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Awak kena buat sampai 11 cikgu tak muat tu. Masa periksa jangan buat macam cikgu anak panah salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sini ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8. Nanti masa periksa, make sure garisan ni kena sebaris Kena sebaris. Sama. So 39 ada satu sahaja. Okey. Sekarang ni awak dapat nampak tak awak punya plot titik? Tak nampak beza, betul tak? Jadi apa masalah dia?
Apa masalah dia? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tak ada beza. Tak ada beza. Okey. Bila tak ada beza, apa silap kita? Salah pilih skala. Betul tak? Salah pilih skala. Skala. Betul. Skala ni tak sesuai. Jadi kita cuba satu lagi skala, 5, 10, 15. Okey, kita cuba kita cuba skala 5, 10, 15. Okey. Jadi tak? Okey. So bagus juga benda ni. So masa periksa nanti awak dah nampak pengajaran dia lah. Okey. So kita try buat yang kedua, skala dia. Kita disebabkan paling rendah 35, paling tinggi berapa? 69 kan? Okey. So kita buat 35, 40 sebab 35 paling rendah. Okey. 40, 45, 50, 55, 60, 65. Cikgu sunyi senggatan dah salah bukan ke atas Okey, kita padam sikit ni. Macam 4cx pula macam graf pula saya tanda. Okey, tandanya dekat bawah senggatannya. Sebab ke atas tu bahagian untuk kita buat titik. Senggatnya kat bawah ni. Saya harap masa awak lukis nanti pun hati-hatilah. Okey, bawah pun sama. 35, sifir 5 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Okey, so yang pertama 35. Kita tandakan. Okey, kemudian 60 ada 65, 65 hingga 69 65 hingga 69 duduk sini. 65, 69, 69 ada dua. 65 ada satu, 69 ada satu. Okey. 46 duduk sini. Okey. 54 saya buat satu-satu dah. 54 duduk sini. Kalau 55 dia pindah sebelah. Okey, 50 duduk sini. Lambat sikit lah Okey, 56 dia duduk sini. Okey. 51. Ni mungkin nampak. 61 di sini. 60, 61. 50 di sini. Okey. Cuma leceh sikit lah. 42 di sini. Tapi kita dapat data yang betul. 58 di sini. Okey. 46 di sini. Okey. 41. 57 dekat sini. Okey. 56 di sini. 42, 48. 42 kat sini. 48 dekat sini. 50, 51. 50, 51. 48, 60. 48 di sini. 60 di sini. Okey, 62, 55. 62, 55. 50. Okey, kita try tengok Mei pula. Ada beza tak? Ini Mei. Sorry. Ini April. Ini Mei. Okey. 63, 48, 55. 63, 48, 55.
3946. 39 di sini, 46 di sini. Okey, 42, 45, 48. 42, 45, 48. 63, 50. 63, 50. 47, 51. 47, 51. 61, 54. 61, 54, 51. Okey. 52, 41. 52, 41. Okey. 42, 56. 42, 56. 57, 52. 57, 52. 50, 49. 50, 49. 54, 53. 54, 53. Okey. Dekat sini boleh tak kita buat kesimpulan? Yang mana bulan apa kesimpulan dia kata? Dia kata beri komen anda berkenaan dengan pencapaian kumpulan murid bagi 2 ujian ini. Macam mana pencapaian murid? Pencapaian murid lebih Menurun. Dia lebih baik pada bulan April, tetapi bulan Mei keputusannya menurun. Betul. Faham? Boleh tak? Faham. Boleh. Masa periksa nanti, seandainya awak buat macam Boleh cikgu tu. tadi, okey, nampak kan? Macam ni, tak nampak. Tak nampak bezanya. Sama je. So kita silap pilih skala. Buat balik, baru nampak beza dia. Benda ni kena buat latihan banyak supaya bila periksa nanti tak membazir waktu lah. Tetapi nasihat saya masa periksa nanti titik tu tak payahlah besar sangat. Besar sangat nanti awak makan masa untuk lurik kan. So awak kena ada pensel juga, satu pensel yang agak hitam sikit yang boleh tanda je dah boleh. Ataupun pakai pen pun boleh untuk buat plot titik. Okay. Kalau nak lukis graf baru boleh pakai pensel. Okay. So kesimpulannya hari ini sebenarnya awak nak belajar untuk masa tingkatan 4. Mentafsir plot titik, mentafsir plot batang daun. Daripada hasil ini kita dapati keputusan bulan April lebih baik berbanding bulan Mei. Okay? So nanti saya, ini latihan buku teks. Okay? Saya akan bagi latihan lain lah daripada buku teks. Saya akan bagi bentuk macam semalam. So macam biasa awak buat latihan, send dekat Telegram cikgu. Macam semalam cikgu tak sempat nak balas awak punya semua hantar sebab cikgu perlukan masa untuk urus pelajar tingkatan 4, tingkatan 5 tingkatan 5 mereka jawab kertas 217 soalan macam-macam tanya Okey, jadi yang awak punya tu saya terima tapi saya tak sempat nak balas tahniah, congrats semua. Okey. So, ada 27 orang, jangan keluar dulu. Saya nak sebut satu-satu nama sebab nanti saya scan ikut apa yang saya sebut. Okey. Terima kasih Adam Haris, Afiq Aiman, Aiman Hafiz Mislan, Chow Wei Yang, Wafa, Kit, Sen Yuan, Hashimi, Aiman Nozlan, Sufi, Haikal. Ni Haikal 4 inspirasi kan? Imran, Takif, Toha, Farhana, Hazirah. Jangan keluar dulu. Umaira, Syazalinda, Nurin Ardini, Nurin Darwisha, Robinson. Tang Cihau ni 4 dinamik kan? Tang Lin Sin 4 dinamik kan? Tu Zen Wee 4 inspirasi. Tan Yin Suan ni 4 inspirasi kan? Kan? Okay. So itu sahaja daripada cikgu. Hari ni awak belajar plot titik. So nanti jangan lupa buat kerja rumah saya. Okay, sekian sahaja. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih, cikgu. cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu.
Terima kasih Ego. Assalamualaikum Ego. Bye, terima Okey, kasih. cikgu. Jadi Ego. Terima kasih.